KPM. Assalamualaikum dan salam sejahtera bersama saya Syafiqah Hanafiah dalam Berita Didik TV. Adalah menjadi kesalahan apabila seorang hakim menghakimi orang yang ada kepentingan dengannya, malah boleh disabitkan bersalah pula kepada hakim tersebut. Teruskan bersama kami Berita Didik TV untuk mengetahui lebih lanjut mengenai etika dan peranan hakim dalam tasawur Islam. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Anda bersama dengan saya, Syafiqah Hanafiah dalam slot menengah atas pada hari ini. Hari ini, kita nak belajar mengenai dengan topik kita etika dan peranan hakim dalam mata pelajaran tasawur Islam khusus untuk murid-murid tingkatan 5. Dan bersama dengan kami di studio, Ustaz Nur Erman bin Sungai. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, apa khabar? Alhamdulillah sihat. Alhamdulillah. Jadi Ustaz merupakan guru daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Permata Jaya, Batu Pahat, Johor. Dan bersama dengan kita juga jurubahasa isyarat kita, Cikgu Nur Farazilah binti Abdul Rahim daripada Sekolah Menengah Pendidikan Khas Vocational Shah Alam. Assalamualaikum Cikgu. Cikgu, apa khabar? Baik, Alhamdulillah. Jadi itu dia bersama guru kita pada hari ini, kita nak membincangkan tentang topik etika dan peranan hakim. Besar tajuknya, tapi jom kita lihat apa yang bakal dibentangkan oleh guru kita. Dipersilakan Ustaz. Okay, terima kasih Syafiqah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Syafiqah, kita akan dan juga penonton di rumah, kita akan bincangkan berkaitan tentang tasawur Islam, etika dan peranan hakim. Jom kita tengok sama-sama apakah yang kita akan bincangkan dalam tajuk pembelajaran pada hari ini. Apa yang pelajar akan dapat dan apa standard kandungan dan standard pembelajaran yang mereka akan pelajari pada hari ini. Yang mana dalam standard kandungan pada hari ini kita akan ada di bawah tajuk memahami konsep asas sistem kehakiman Islam, dan standard pembelajaran adalah menghuraikan syarat pelantikan, etika dan peranan hakim dalam institusi kehakiman Islam. Yang mana pada hari ini kita nak murid-murid di rumah dan juga semua yang menonton pada hari ini memahami apakah maksud hakim dengan betul, menyatakan syarat pelantikan seorang hakim, menjelaskan 4 etika seorang hakim dan menghuraikan peranan seorang hakim dalam menjatuhkan hukuman di mahkamah. Jadi itu yang kita nak kalau boleh pelajar dapat hari ini Syafiqah. Jadi berkaitan tentang sebab etika dan peranan hakim ni sangat luas kalau kita nak tahu Syafiqah. Bila sebut pasal hakimnya memang sangat berat kalau kita tengok. Tapi kita hari ini kita chill-chill, kita relax-relax, kita tenang-tenang, kita happy-happy untuk mudahkan, sebab kalau kita rasa berat maka beratlah kita akan dapat. Kita akan bawa betul benda tu berat. So jom kita tengok apakah isi pembelajaran pada hari ini. Boleh Syafiqah? Baik, boleh kita teruskan. Silakan Ustaz. Kita tengok. Sebelum itu, saya nak tanyalah. Ini sebenarnya kita benda ni dah dipelajari sebelum ini. Okey, saya nak tanya, mungkin murid-murid di rumah boleh fikir-fikir sejenak apakah yang dikatakan maksud hakim. Ke Syafiqah boleh jawabkan. Apa maksud hakim agak-agak Syafiqah? Okey, kalau saya lah kan Ustaz, kalau maksud hakim ni bagi saya dia kena beri keputusan. Dia seseorang yang kena bagi keputusan, tapi dia kena adil lah. Kalau tak adil tu tak acil lah kan. Nampak kat situ orang-orang law dan nampak betul ke agaknya? Agaknya. Okey. Kita tengok apakah maksud hakim yang sebenar yang ada daripada Kamus Dewan dan buku teks tasawur Islam, yang mana hakim adalah seorang pegawai yang dilantik untuk mengadili sesuatu perbicaraan di mahkamah. Jadi apa yang Syafiqah sampaikan sebentar tadi tepat, yang mana hakim seorang individu yang mengeluarkan keputusan. Dia duduk, kalau kita tengok dekat mahkamah kan, hakim duduk kat atas, kedok-kedok. Itulah hakim sebenarnya. Dia yang mengeluarkan satu-satu keputusan dalam satu-satu perbicaraan. Jadi itulah hakim. Jadi tahniah. Syafiqah jawab tepat. Macam orang betul-betul orang yang arif tentang hal ini. Macam, okay? Jadi saya harap murid-murid di rumah juga faham dan jelas, boleh ingat apakah hakim itu.
Jadi kalau kita tengok perbicaraan tu, okey, nampak hakim, oh inilah orang yang dilantik untuk membuat keputusan dalam salah satu perbicaraan. Dan kita dah tengok dah apa maksud hakim dan murid-murid pun dah belajar sebelum ni, Syafiqah. Jadi nak jadi hakim ni macam mana? Senang-senang ke nak jadi hakim kan? Umur kecil-kecil boleh jadi hakim ke? Ke saya sekarang boleh jadi hakim kat sini? Rasa nak jadi hakim pasti ada syarat-syaratnya. Betul, Syafiqah? Betul. Kalau tak, Syafiqah pun boleh jadi hakim sekarang, betul? Dan juga penonton di rumah pun mungkin boleh jadi hakim. Jadi jom kita tengok syarat pelantikan seorang hakim. Yang mana syarat pelantikan seorang hakim ni ada 5 je, Syafiqah. Ada 5, dan juga penonton rumah ada 5, tak susah. Yang pertama, Islam dan beriman. Yang kedua, balik dan berakal. Yang ketiga, adil. Yang keempat, berilmu dan bijaksana. Serta yang kelima, sempurna panca indera. Kalau kita tengok, kenapa hakim ini mesti seorang Islam dan beriman? Kerana seorang hakim sekiranya dia orang Islam dan beriman, dia boleh menjalankan perbicaraan berdasarkan syariat Islam. Dan juga boleh menjatuhkan hukuman ataupun dia boleh mengelakkan daripada jatuhnya hukuman itu, semuanya berdasarkan syariat Islam, berdasarkan daripada apa yang diturunkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan semestinya apabila seorang hakim itu beriman, perkara yang paling dia takut sekali adalah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah sebabnya Islam dan beriman menjadi syarat pertama sebagai seorang hakim. Yang kedua, nak jadi seorang hakim ni mesti baligh dan berakal. Tak jumpa lagi mana-mana hakim kat dunia ni umur dia 5 tahun jadi hakim. Tak ada. Tak jumpa lagi kat dunia ni yang mana orang yang kurang waras tu jadi hakim. Tak ada. Jadi kenapa Islam meletakkan baligh dan berakal? Kerana seorang yang baligh, seorang yang berakal, pastinya pemikiran mereka ni matang. Mereka boleh membuat satu keputusan yang jitu, yang tepat, tidak menyalahi undang-undang dan boleh berfikir menimbang tara sama ada perkara ini benar ataupun tidak benar. Sebab sangat-sangat penting, bukan kata orang tu, kalau nak buat satu keputusan di mahkamah ni perkara yang paling getir. Jadi dia kalau kanak-kanak dia baru nak buat keputusan dah nangis. Jadi macam tu jadinya. Jadi perkara paling penting dalam apa nama dia, nak jadi seorang hakim mestilah balik dan berakal. Islam meletakkan di situ. Dan yang ketiga, nak jadi seorang hakim mesti adil. Kenapa mesti adil? Kerana keadilan itu adalah meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, kalau seorang hakim ini dia bersifat adil, meletakkan sesuatu pada tempatnya. Jadi, dia membuat keputusan tidak berpihak pada mana-mana. Sama ada pihak tertuduh atau pihak yang menuduh. Jadi dia boleh tengok berdasarkan mestilah nak buat keputusan mestilah berdasarkan bukti, berdasarkan kepada saksi-saksi, baru dia boleh membuat keputusan. Dan pastinya bila seorang hakim itu adil, maka kesemuanya pastinya akan berjalan dengan lancar. Dan yang keempat, seorang hakim itu mesti berilmu dan bijaksana. Kalau tak berilmu, macam mana dia nak berijtihad mengeluarkan hukuman ataupun menjatuhkan satu-satu hukuman kepada pesalah. Dia mesti nak buat tu mesti ijtihad. Ijtihad ni mengeluarkan sesuatu hukuman berdasarkan ataupun mendatangkan satu penyelesaian berdasarkan kepada sumber-sumber penyelidikan yang dia ada. So hakim kena buat ijtihad. Nak berijtihad mestilah berilmu, mestilah bijak, dan akhir sekali adalah sempurna panca indera. Seorang hakim pastinya kena ada penglihatan yang baik, kerana dia kena tengok suasana sekeliling. Kena ada pendengaran yang sempurna, kerana dia nak dengar apa saksi-saksi dan hujah-hujah peguam-peguam dan juga mereka yang tertuduh dan yang dituduh. Dan yang ketiga, seorang hakim juga perlu mempunyai pendengaran ataupun percakapan, pertuturan yang baik, kerana dia nak mengeluarkan sesuatu hukuman tu berdasarkan daripada tuturan. Okey, jelas tak Syafiqah kat situ? Jelas sangat, Ustaz. Alhamdulillah kalau itu jelas. Itu syarat pelantikan hakim. Kena adil, kena berilmu, kena bijaksana. Ya, betul. Macam Syafiqah. InsyaAllah. InsyaAllah, amin. Okey, jadi dengan situ, maka kita dapatlah kat sini jelaskan apa itu hakim, apa itu syarat pelantikan hakim. Baik. So, saya nak uji sikit Syafiqah ni, boleh? Boleh, saya nak uji boleh. Syafiqah dan juga murid-murid di rumah. Boleh okey. sekali jawab, okey? Okey, ujian dia berdasarkan kefahaman. Simple je soalan senang. Berdasarkan kefahaman
pemahaman anda, jelaskan 3 syarat pelantikan hakim. Okey Ustaz. Okey, boleh Syafiqah. Murid-murid jom sama-sama kita jawab. Jom. Yang pertama, dia mesti seorang yang beriman. Betul, beriman kepada Allah. Okey, yang Tania. kedua, saya Beriman. ambil dia mesti seorang yang adil. Ya, betul, ada adil. Dan yang ketiga, saya ambil dia mesti seorang yang berilmu dan bijaksana. Okey, betul. Cukup sempurna. Saya sediakan ini 3 skema je 3. Nak cukup 5 tadi tak. Tapi betul, tepat. Tahniah, beri tepukan. Beri tepukan untuk semua. Okey. Tahniah pada Syafiqah di atas. Jadi jelaslah kat sini. Nak jadi seorang hakim bukan mudah. Mestinya kena timbang tara. Kat Malaysia pun nak jadi hakim bukan mudah. Kat mana-mana pun. Betul tak? Bila ada exam ataupun peperiksaan yang perlu diorang tempuhi lah untuk menjadi seorang hakim yang adil. Terima kasih Ustaz atas penjelasan untuk awal ini. Jom kita bagi murid-murid kita ruang dan peluang untuk berehat seketika. Kita kembali selepas ini. Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami dalam slot menengah atas Didik TV KPM. Hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dan juga topiknya etika dan peranan hakim. Bersama dengan kita Ustaz Nur Aiman. Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal kita belajar? Untuk segmen kali ini kena betulkan saya. Betul. Untuk segmen kali ini kita akan tadi kita dah belajar pasal maksud hakim, kita dah belajar pasal peran syarat-syarat menjadi hakim. Untuk tajuk kali ini saya ada teka-teki untuk Syafiqah. Boleh jawab? Teka-teki. Kita Boleh. teka-teki awal dulu kan. Okey. Dalam hidup setiap manusia ni, perkara ini wajib dipatuhi, tetapi yang meninggalkannya tu ramai. Yang buat itu jarang-jarang, macam Piramli lah. Yang patuh itu kadang-kadang. Bukan Syafiqah aja. Penonton di rumah pun boleh fikir sejenak, apakah yang saya cuba sampaikan ni? Okey. Ya, okey. Wajib dipatuhi, tetapi ramai yang meninggalkan dia dan buat tu pun jarang-jarang. Yang patuh tu lagilah kadang-kadang. Ya. Apakah ia? Saya jawab Ustaz. Okey. Jawapan dia ETIKA. Yes. Etika. Tapi, yelah, etika ni betul, tahniah, tepat sekali. Tepuk tanganlah sikit. Untuk saya rasa kat rumah pun dia dah meneka kan. Tepuk tangan untuk diri sendiri. Okay? Ada pun kadang-kadang mesti etika ni apa? Semua orang pandai sebut etika. Semua orang boleh bercakap tentang etika. Tapi etika ni sebenarnya apa? Kan? Apa sebenarnya yang dimaksudkan etika? Jom sama-sama dengan saya kita pelajari tentang apa itu etika dan apa itu etika hakim pada hari ini. Jom, sebelum kita masuk etika hakim, ya Syafiqah, kita tengok apakah yang dimaksudkan dengan etika. Okay? Apakah yang dimaksudkan dengan etika? Agak-agak Syafiqah dan penonton di rumah, etika ni apa? Kena lagi. Kena lagi. Etika ni macam adab ataupun sifat seorang hakim tu sendiri? Ya, betul. Tepat sekali. Okay. Tak sia-sia Syafiqah jadi pengacara pada hari ini. Okey. Jadi etika itu dari segi bahasa kita lah. Etika tu adab, akhlak ataupun apa yang hakim nak kena buat. Okey, ataupun senang cakap kalau kat sekolah panggil disiplin dan sebagainya. Jadi kita tengok dari segi kamus dewan, etika ni apa? Etika adalah prinsip moral atau akhlak atau nilai-nilai akhlak yang menjadi pegangan seseorang individu atau sesuatu kumpulan, persatuan, pekerjaan. Maksud itu etika. Maksudnya senang cakap, etika ni adalah disiplin lah. Sesuatu yang mesti kita patuh. Kalau dalam Islam dipanggil sebagai akhlak. Akhlak ni kita kena follow. Kerana dengan akhlak ni maka tertegaknya Islam itu dengan sempurna. Salah satu elemen untuk menegakkan Islam adalah akhlak. Okay? Jadi hari ini kita tengok apakah yang hakim perlu ikuti, perlu patuh, perlu buat untuk menjadi seorang hakim yang sangat hebat.
Okey, tapi sebelum itu kita ada juga Syafiqah lagi kena sambil je lah. Sambil-sambil itu saya nak juga murid-murid yang ada di rumah sama-sama join kita sekali untuk kita buat apakah menganalisis apakah gambar-gambar yang akan saya tunjukkan sebentar lagi. Okey. Baik, Ustaz. Okey, ni kawan-kawan, cuba kita buat satu analisis tentang gambar ni. Okey. Apakah gambar-gambar ni? Tak sabar ni nak tengok. Syafiqah dah berdebar. berdebar dah. Okey, kita tengok gambar yang pertama. Dia ada penimbang, ada orang. Etika hakim ada penimbang, ada orang. Apakah agak-agaknya yang boleh kita kaitkan? Adik-adik di rumah pun kena fikir tau. Ya, betul. Kena fikir sama-sama ni. Gambar ni susah ni. Okey. Ada seseorang dekat tengah-tengah. Lepas tu ada penimbang dua ni. Ya. Saya boleh bagi kesimpulan untuk gambar ni adalah seorang hakim yang perlu memberi keputusan secara adil dan saksama. Okey, kita betul tengok. ke tak? Kita tengok seorang hakim ni apakah maksud dia. Tara, okey, betul. Tahniah, hebat. Ditepukan untuk Syafiqah. Seorang hakim dilarang menyembelahi mana-mana pihak, sama ada pihak pendakwa ataupun tertuduh supaya adil. Sebab dia nak jadi hakim, ini syarat utama dia. Mestilah adil. Syarat utama dia mesti adil. Tak boleh tak. Tidak boleh tidak. Kalau dalam bahasa Arab dia la budda, tak boleh tidak. Kan. Jadi nak jadi hakim, ini poin pertama dia. Okey, kena ingat tu. Maknanya tidak boleh pilih kasih lah kan Ustaz? Tak boleh. Kalau siapa macam kesiannya kat dia kan, nampak macam tak boleh. Hakim tak boleh macam tu. Dia kena tegas, dia kena adil. Nampak macho. Okey, macam tu semua ada. Okay, kita tengok gambar yang kedua. Apakah gambarnya? Gambarnya ada duit, ada tangan, orang tolak. Yang kita bagi peluang dulu kat rumah nak fikir apa Syafiqah. Bagi dulu peluang kat dia orang nak fikir apa. Okey. Saya berjawab juga. Jawab. Silakan. Kesempatan pula Syafiqah jawab. Okey. Kalau macam ni gambar ni, maksudnya hakim ni dilarang untuk mengambil imbuhan ataupun rasuah ataupun duit daripada orang lain untuk bagi keputusan pihak tersebut. Ya. Macam ni Ustaz? Kejap. Okey. Maksudnya dia tak boleh ambil apa-apa duit daripada orang tu lah, maksud Syafiqah. Agak-agak adik-adik rumah apa jawapan ni? Kita fikir, terus fikir. Okey. Kita tengok apakah dia punya etika dia. Okey, tak nak gerak pula. Okey. Hakim hendaklah jujur dan amanah ketika bertugas dan tidak menerima rasuah supaya kewajiban dihormati. Yes, tepat sekali. Sekali lagi beri tepukan untuk Syafiqah. Hebat. Kalau kat kelas ni antara murid terhebatlah dalam kelas ni kan. Tapi lah kita ada seorang aja hari ni. Hari ni kena jawablah seorang lah kan. Jadi etika hakim yang kedua adalah mestilah hakim itu jujur dan amanah, tidak ambil rasuah. Boleh juga kalau orang tanya kita nak jawab apa etika hakim yang kedua? Tak ambil rasuah pun tepat, boleh, betul. Okey. Jadi tadi yang pertama adalah adil, yang kedua jujur dan amanah. Nah, kita tengok gambar yang ketiga pula. Dia agak mendebarkan rasanya. Okey, terus tengok tau yang kat rumah, jangan lari. Okey, yang ketiga. Ada ibu, ada bapa, ada anak-anak. Jadi, apa kaitan gambar ini dengan etika hakim? Susah ni dia agak kibat sikit kat sini. Okey, kalau Syafiqah punya pendapat lah kan, untuk yang ni, hakim ni dia tak boleh terlampau orang kata apa, expose Ustaz. Maksudnya tak boleh terlampau bercampur dengan umum. Maksudnya dia kena ada prinsip sendiri ataupun dia more kepada orang kata macam mana Ustaz? Dia dan keluarga dia sendirilah Ustaz. Saya tak tahulah Ustaz. Okey. Kali ni dia agak macam terkucil sikit. Tapi kita tengok. Tapi jadi manusia mana boleh tepat selalu betul tak? Atau dia tegak je, dia ada juga ke kanan dan ke kiri. Jadi jawapan Syafiqah tadi lebih kurang kata hakim ni masih ada dalam lingkungan dia sendiri, maksudnya dengan keluarga dia je. Tapi apakah jawapan yang sebenar dalam etika kehakiman? Adakah hakim tu boleh duduk dalam keluarga dia je? Okey, jom kita tengok. Okey. Hakim dilarang. Tadi Syafiqah kata berada dalam lingkungan. Tapi sebenarnya dilarang menghakimi orang berkepentingan dengannya seperti keluarga, rakan dan sebagainya supaya keputusan yang dibuat itu tepat. Jadi nak jadi seorang hakim ni, kalau kita tahu, contohnya kita dapat tahu yang masuk jadi tertuduh tu adalah keluarga kita, adik ke, abang ke, pakcik ke, makcik, piut-miut semua tu. Semuanya adalah dilarang untuk kita menjadi hakim. Maksud kita kena tarik diri daripada perbicaraan tersebut kalau kita jadi hakim.
Maknanya kes tu dia kena pindah ke hakim yang lain lah kan Ustaz? Ya. Yang tak ada kepentingan lah. Ya, maksudnya kalau dia macam sesuatu tu dia boleh melibatkan emosi sebenarnya. Kalau kita dalam situasi ini kan, contohnya lah kalau saya menghakimi anak saya lah, anak saya contohnya kan, pastinya kita akan ada emosi dalam diri kita. Betul. Kita tak akan tak akan sampai hati mesti ada bias, mesti ada. Kehidupan di dunia ini bagi saya keadilan itu kalau melibatkan keluarga dalam nak membuat keputusan dia agak sukar. Siapa pun. Betul lah Ustaz. Boleh menyebabkan Sebab dah ada sayang, ada memang kasih sayang kepada anak tersebut, keluarga tersebut. Tapi sebenarnya bukan hanya keluarga je. Kalau ianya tunang pun, siapa pun yang memang ada berkaitan, memang sangat berkepentingan dengan dia, memang tak boleh. Jadi kita kena perlahan-perlahan untuk tidak menarik diri. Maksudnya kita boleh kita buat bukan resign lah. Maksudnya kalau resign tu berhenti terus je tak. Maksudnya kita kena kita kena slow-slow untuk undur diri daripada tu. Biasanya penghakiman bab-bab penghakiman mereka dah faham lah. Judisiari memang dah tahulah hal ini. Jadi memang dia akan tolak, kita akan tengok hakim ni ada tak background belakang ni, siapa yang menjadi pesalah ni siapa. So kalau tak ada kena mengenai hakim tu dia akan on terus. Dia akan teruskan lah. Jadi etika kita dah ada 3. Yang pertama apa tadi? Yang pertama tentang adil. Yang kedua tadi jujur dan amanah. Yang ketiga adalah tidak menghakimi orang yang berkepentingan. So dia ada satu lagi etika. Ada satu lagi? Ada satu lagi. Baik, apa dia? Etika ni kan hakim wajib ikut. Apa dia yang kita gambar juga. Jadi kena kita tengok juga gambar dia. Apakah gambar yang akan kita tunjukkan pada hari ini? Adik-adik di rumah jangan lupa terus tengok terus fikirkan juga. Jangan bagi Kak Syafiqah ni seorang-seorang berfikir. Okey. Kita tengok yang keempat. Memang terus berfikir dia dalam kepala kan. Dia terus berfikir di situ. Okey. Jadi dia ada gambar orang, ada tanda soal kat belakang tu. Nak jadi seorang hakim kenapa kena ragu-ragu ke, kena berfikir banyak ke, kena macam-macam ke, macam mana tu Syafiqah? Boleh tak cuba Syafiqah huraikan sikit gambar ni? Dia kalau tengok gambar ni kan, murid-murid kita akan nampak dia tengah confused. Tengah ada perasaan ragu-ragu macam tu. Jadi mungkinlah seorang hakim ni betul dah tu. Dia mungkinlah kan Ustaz, dia tak boleh mensabitkan hukuman kalau contohnya bukti yang dihadirkan kat mahkamah tu masih lagi tidak mencukupi, orang kata tidak melebihi beban yang sepatutnya. Maksudnya tidak sampai tahap yang dia boleh bagi. Dia maksudnya ragu-ragu lah kan Ustaz. Saya pula yang terpana dengan jawapan tu. selagi ragu-ragu, selagi tak boleh. Kena datangkan bukti yang kukuh lah. Okey, maksudnya daripada gambar ni seorang tu kalau ada ragu-ragu dia tak boleh lah nak meneruskan nak buat keputusan apa semua. Okey. Macam tu Ustaz. Boleh terima tak boleh terima. Kejap kita tengok. Tapi jawapan dia tu sangat konkret, sangat cantik kat situ. Tapi kita tengok betul tak betul. Okey. Tadi dah daripada 3, saya fikir betul 3, betul 2. So satu salah tadi kan. Okey, kita tengok yang keempat ni. Kalau dia dapat 3 ataupun dia dapat betul, maksudnya dia hebatlah, golongan cemerlang. Okey. Kita tengok apakah jawapan Syafiqah tu tepat ke tidak. Okey, kita tengok. Hakim dilarang untuk mensabitkan hukuman terhadap tertuduh jika ada keraguan dari segi bukti dan hujah supaya tidak berlaku penganiayaan. Wah! Tahniah. Anda adalah kalangan anak-anak murid yang cemerlang. So yang kat rumah contohi macam Syafiqah. Saya yakin ramai Ustaz murid-murid yang cemerlang juga kat luar ni. InsyaAllah, amin. Terutamanya mereka yang akan menduduki peperiksaan ni lah. Kan? InsyaAllah. Okey, jadi tepatlah. Maksudnya seorang hakim ni kalau dia ada keraguan dalam contoh macam Syafiqah cakap tadi, kemukakan bukti, dalam mengemukakan apa juga saksi dan sebagainya. Maksudnya ada sesuatu yang diragui, ada sesuatu yang rasa dalam bahasa guaman tu apa dipanggil? Saya pun tak ingat kan. Macam ni dia nak ingat dia terus hilang. Okey, dia kalau ada reasonable doubt. Ya, betul. Jadi perkara itulah yang menyebabkan ianya tak boleh nak mengeluarkan satu-satu keputusan. Jadi bila ada tu dia kena cari bukti yang lain, Contoh kalau saksi ni diragui. Rupanya saksi ni menyebelahi pihak yang menuduh. Pun ianya diragui. Mungkin ada sedikit unsur-unsur yang lain-lain ke, ianya sangat-sangat diragui, maka hakim
tidak boleh membuat keputusan atau mensabitkan kesalahan kepada orang yang tertuduh. Jadi ada 4 etika hakim yang kita telah pelajari hari ini, Syafiqah. Okey, yang mana yang pertama tadi apa dia? Yang pertama tadi jujur dan amanah. Tak. Adil. Yang kedua jujur dan amanah. Yang ketiga tidak boleh bagi keputusan kepada orang yang berkepentingan. Betul. Dan yang keempat dilarang untuk memberikan hukuman selagi mana ada ragu-ragu. Tepat sekali. Memang Boleh, anak murid paling cemerlang lah saya ada sekarang ni kan. Okey, kalau ni saya dapat 100 markah. Boleh tepukkan. Okey. Jadi jelas dah kat sini bahawa itu adalah 4 etika hakim yang perlu kita ketahui, yang perlu kita ikuti, dan seorang hakim perlu patuh untuk menjadi seorang hakim yang hebat, menjadi seorang hakim yang adil, menjadi seorang hakim yang sangat disegani ramai. Okey, jadi kita dah tengok tadi apa dia etika-etika hakim. Kita pergi kita uji minda sedikit. Okey, uji minda sedikit. Baik. Penonton di rumah dan juga Syafiqah. Okey, Syafiqah lagi kena. Okey. Kalau tak saya jawab sendiri. Okey, tengok soalan dia. Okey, huraikan 2 etika hakim mengikut kefahaman anda. Okey, huraikan 2 etika hakim mengikut kefahaman anda. Okey, saya jawab yang ringkas, Ustaz. Okey, ringkas. Okey, yang pertama, etika hakim dia mestilah seorang yang jujur. Dia kena jujur dan amanah. Yang kedua, dia mestilah seorang yang kalau nak bagi keputusan, dia tak boleh bagi keputusan kepada orang yang berkepentingan. Contoh keluarga dia ke rakan-rakan dia. Betul ke, Ustaz? Itu kalau macam tu dah markah penuh dah. Ada markah penuh. Dah penuh. Okey, kalau kita tengok antara jawapan hakim dilarang menjadi mana macam tadi Syafiqah cakaplah, jangan jawapan Syafiqah tu kan. Okey, dia akan dilarang menyebeli mana-mana pihak, sama ada pihak pendakwa ataupun tertuduh, supaya dia adil. Dan yang kedua tadi kata hakim hendaklah jujur dan amanah ketika bertugas seperti tidak menerima rasuah dan sebagainya. Baik, itu dia jawapan kepada soalan etika hakim. Dan saya yakin murid-murid semua dah dapat apakah ilmu tentang etika hakim. Jadi jom kita bagi ruang, peluang untuk kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM. Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM. Anda bersama dengan kami dalam slot menengah atas. Hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawuf Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik etika dan peranan hakim. Jadi Ustaz, untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Dipersilakan. Cantik soalan tu. Saya suka soalan-soalan begini daripada Syafiqah. Okey Syafiqah, jom sebelum kita pergi, saya suka bawa murid-murid kita dan Syafiqah juga menganalisis. Kan zaman sekarang kan zaman kehebat kan. Kita kena banyak menganalisis semua di luar kotak. So jom kita sama-sama lihat gambar yang ada di sebelah saya ni. Okey, gambar yang ada di sebelah saya ni kita nampak ada 2 gambar. Yang pertama gambar ni adalah adanya hakim dan suasana dalam mahkamah. Okey, yang kedua ni ada hakim, ada juga juru-juru yang lain, ada orang yang bersalah dan juga suasana di mahkamah. Okey, daripada gambar 2 gambar ini, okey, dari 2 gambar yang ada di hadapan sekarang ini, boleh tak murid-murid di rumah dan juga Syafiqah relatekan sebenarnya apa yang cuba nak disampaikan dengan kita punya subtopik seterusnya ni sebenarnya? Okey, baik. Subtopik kita adalah berkenaan dengan peranan hakim. Kalau kita lihat kan. Okey, jadi kalau kita lihat dalam gambar yang diberikan oleh Ustaz ini, apa yang saya boleh nampak adalah contoh Ustaz dalam suasana mahkamah tu, peguam-peguam sedang memberikan diorang punya hujahan lah. Ya, betul. Hujahan dan bukti-bukti dan sebagainya. Jadi hakim ini ketika mana mereka mendengar, mereka harus membuat keputusan daripada hujahan yang disampaikan oleh peguam tersebut. Jadi kalau dalam gambar ni, hakim nak bagi keputusan, nak beri keputusan. Okey, tepat sekali. Sekali lagi tahniah diucapkan. Memang tak salah lah jadi Syafiqah berada di sini. Okey, ini peranan hakim adalah hakim banyaklah dia tugasannya adalah hakim nak memberi keputusan yang adil. Mestilah
lah. Kalau tugas hakim mestilah bagi keputusan yang adil. Dia tidak ada hakim katakan hakim ni tidak adil. Jadi hari ini kita akan tengok seterusnya adalah peranan seorang hakim dalam perundangan Islam atau dalam sistem kehakiman Islam. Jom. Jadi gambar kita dah teliti dah pun gambar kan. Kita dah teliti gambar ni macam mana Syafiqah cakap, itulah peranan hakim memberi keputusan. Itu salah satu daripadanya. So kita tengok apakah peranan hakim seterusnya. Yang pertama, peranan hakim macam katanya menjatuhkan hukuman secara adil dan saksama setimpal dengan kesalahan. Macam ni tadilah, macam Syafiqah sebutkan, saya dah masuk dalam intro tadi. Seorang hakim mestilah menjatuhkan hukuman secara adil. Yang kedua, peranan hakim juga adalah menjatuhkan hukuman dalam keadaan tenang. Dia mesti dalam keadaan rileks, tenang, tidak gopoh-gapar, tidak pening dan tidak dalam keadaan tidak sihat. Dia mesti bukan atas tekanan atau apa, mestilah hakim itu menjatuhkan hukuman dalam keadaan yang sangat tenang supaya tidak mengganggu dia punya hukuman yang dijatuhkan. Okey, yang ketiga, hakim juga berperanan menjatuhkan hukuman tanpa ragu-ragu kepada pesalah. Maksudnya sebab tu hakim ni kena tegas, kena betul-betul yakin dengan keputusan yang dia akan keluarkan kepada pesalah tersebut. Kalau memang pesalah itu salahnya A, maka dia kena keluarkan kesalahan, dia kena akta-akta, fakta-fakta yang seterusnya. Jadi seterusnya yang keempat, seorang hakim mestilah membebaskan tertuduh jika didapati terdapat keraguan dari segi bukti dan hujah. Maksudnya kalau dah cari bukti dan hujah, dah cari segala, maksudnya dah hujung sekali, memang tak ada yang sahih. Tak ada yang jelas, tak ada yang, masih semua bukti masih diragui. Mungkin bukti ni cakap A, bukti ni cakap B dan kesan-kesan yang lain semua tak meyakinkan hakim, maka hakim boleh membebaskan tertuduh di situ. Jadi peranan hakim ni ada 4 aja, Syafiqah, dalam Islam. Senang, tak susah. Tapi walaupun nampak 4, berat dia di bahu hakim tu sangat berat. Kalau kita tengok ni kan. Okey, jadinya menjadi seorang hakim pastinya mestilah adil, mestilah mengeluarkan dalam keadaan tenang, mestilah mengeluarkan hukuman tanpa ragu-ragu, dan yang terakhirnya mestilah membebaskan tertuduh kalau ada keraguan dalam pembuktian. Mudah je kan? Mudah. Mudah. Dia dah. Okey. Seterusnya, dengan kemudahan yang ada inilah, kita ada sikit kuis-kuis lagi. Ada sikit proses pembelajaran seterusnya. Apa yang kita nak buat ni? Jom kita tengok. Berdasarkan peranan hakim yang tertera tadi, anda diminta untuk menyiapkan satu peta minda berkaitan tajuk tersebut. Peta minda ni kita tak perlu, kalau nama peta minda zaman-zaman kita belajar kan Syafiqah, kita tak perlu kepada yang banyak ayat panjang-panjang. Pastinya ayat pendek, key point untuk kita jawab benda tu, untuk kita ingat perkara tersebut. So hari ni sebab biasanya saya akan minta pelajar-pelajar lain buat. Jadi sebab pelajar lain tak ada, murid lain tak ada, kita berdua lah. Syafiqah buat dengan papan putih, saya buat dekat Smart TV ni lah. Jadi mana yang kita ambil 2 minit je lah. 2 minit pun macam lama. 1 minit lah. 1 minit. 1 minit agak-agak. Okey, siapa buat paling cepat, paling cantik, kira-kira pemenang lah. Saya nak ajak juga murid-murid dekat rumah. Jom sekali. Murid-murid sekali kita buat. Sambil-sambil tu kan buka peta minda. Okey, jom kita tentang tengok. peranan hakim kan Ustaz? Yes, tentang peranan hakim. Kita cek balik sekali lagi lah. Peranan hakim ni ada 4. Saya nak key point je. Saya tak nak panjang-panjang macam ni. Okey, boleh. InsyaAllah. Key point dia je. Yang ni ada 1, 2, 3, 4. Alright. Okey, boleh. jelas Okey, jelas saya pun kena buat ni. Berdebar juga nak kena buat ni. Okey, kita cuba 1 minit dari sekarang. Macam mana nak buat saya pun tak pandai ni. Saya mula dulu Ustaz. Okey, teruskan. Tak apa. Mana ni? Bismillahirrahmanirrahim. Okey, bismillah. Apa yang saya nak buat ni? Okey, untuk peranan hakim kan Ustaz kan? Jadi murid-murid kat rumah pun kita buat sekali, buat cantik tau. Ya, buat cantik-cantik. Senang nak buat nota nanti. Sebab saya suka nota yang cantik. Saya memang suka, kalau pelajar saya tahulah, memang saya suka nota yang cantik. Tapi saya pun buat tak apa nak cantik. Tak apa Ustaz, kita sama-sama buat Ustaz. Jadi Okey. kiranya Ustaz, peranan hakim ni sangat-sangat besar lah kan Ustaz kan? Sangat besar dan sangat berat, Syafiqah. Sangat berat Sangat berat. Menjadi seorang hakim ni sangat berat lah. Maksudnya
Tak boleh mudah-mudah sahaja bagi keputusan. Ya, betul. Tak boleh semudah-mudah itu untuk bagi keputusan. Macam mana saya nak buat ni? Bolehlah kan? Okey, memberikan masa ni. Okey. Okey, 30 saat. Okey, yang kedua. Adik-adik buat juga, jangan tak buat. Buat kat rumah tau. Jadi kalau untuk pengetahuan Syafiqah, seorang hakim itu sebenarnya dia bukan sahaja perlu adil, tapi dia juga perlu jujur. Dia perlu tengok tulisan Arab. Alamak, kalahlah saya. Okey, dia perlu pelbagai lagi untuk menjadi seorang hakim. Dan dia sangat berperanan penting dalam mana-mana mahkamah. Kan. Yelah kan Ustaz, sebab kalau contoh Ustaz bukti tu tak kukuh lagi Ustaz. Ya, betul. Tiba-tiba dia bagi keputusan disebabkan dia ada rasa macam kesian. Kan kesian kan? Maksudnya contohlah rupa-rupanya pesalah yang lain tidak diberikan hukuman. Pesalah tersebut yang sepatutnya tak bersalah tapi dijatuhkan hukuman. Bahaya macam tu. Itu kan? sangat bahaya. Itu yang sangat-sangat bahaya berlaku di atas muka bumi ini sebenarnya. Dia jadi penganiayaan. Penganiayaan zalim. Zalim dalam Islam kan tak boleh kan? Okey, saya dah lupa. Okey. Saya belum siap. Sikit lagi. Apa Ustaz? Okey. Okey, the last one. Akhir sekali. Kalau contoh kan Ustaz, kalau contoh sesuatu kes tu kan Ustaz, kalau tak ada bukti yang kukuh, apa yang patut hakim buat Ustaz? Hakim kena cari jugalah. Maksudnya dia juga. kena cari, patut kalau tak ada bukti yang kukuh tadi, kalau bukti itu diragui, maksudnya dia kena akan cari saksi, cari bukti-bukti yang lain, tapi kalau memang dah tak jumpa, dia akan pergi kepada peranan hakim yang keempat. Peranan hakim yang keempat, hakim boleh bebaskan orang yang diragui. Itu dia. Nampak tak di situ? Nampak. Ya Jadi, Allah. saya pun dah siap dah ni. Nampak perbezaan langit dan bumi, okey? Okey. Nampaknya dah siap kan? Syafiqah dah siap. Okey, sebenarnya perteminan ni dah lama kita amalkan daripada dulu. Sekarang dia ada banyak lagi, bukan sekarang perteminan, dah ada peta aiting dan sebagainya. Tapi saya lebih suka perteminan ni sebab dia luas. Okey, dia luas. Okey, saya cerita sikitlah apa yang Syafiqah cuba huraikan dengan perteminda Syafiqah tu. Sikitlah. Baik, okey. Saya suka awan. Saya buatlah guna awan. Kalau adik-adik suka bintang ke, boleh guna bintang sebagainya. Okey. Jadi topik dia peranan hakim. Lepas tu yang pertama, dia mestilah seorang yang adil. Kenalah seorang yang adil. Yang kedua, dia mestilah seorang yang tenang. Kalau contoh nak buat keputusan, tenang. Ya, tak betul. bolehlah contoh baru balik pasar dengan keadaan yang tergopoh-gopoh tu bagi keputusan. Tidaklah boleh begitu. Okey, yang ketiga, mestilah membuat keputusan dengan tiadanya keraguan. Maksudnya jangan ragu-ragulah dengan bukti yang ada semua. Dan yang keempat, kalau contoh bukti yang dihadirkan oleh peguam-peguam ada juga masih ada ragu-ragu, perlulah untuk membebaskan pesalah tersebut. Dan ini saya nak gambarkan bahawa peranan hakim sangat-sangatlah besar dan penting. Macam tu Ustaz. Hebat. Macam pembentangan dekat sekolah dia rasanya kan. Okey, kalau saya pula saya pilih pokok, sebab pokok dah menunjukkan peranan hakim tu sangat penting sebab pokok tu jati diri kuat. So macam itulah. Sama juga ceritanya lain, cuma jangan tengoklah dia buruk sikitlah. So jadi kat sini kalau kita buat pertandingan terang-teranglah Syafiqah menang. So bagilah dia 100 mahal kata bukan. Tahniah diucapkan kepada Syafiqah. Jadi jelaslah kat sini Syafiqah bahawa peranan hakim ni sangat penting. Peranan hakim ni ada 4 tadi, adil, tenang, tak ragu-ragu dan juga dia bila ada sesuatu yang meragukan dalam saksinya ke dalam pembuktian, maka dia tidak boleh menjatuhkan hukuman dan boleh melepaskan tertuduh. Dan hakim memang sangat-sangat memerlukan perkara-perkara ini untuk menjadi hakim yang hebat. Itu dia penjelasan daripada Ustaz mengenai dengan peranan hakim yang sangat-sangat berat, tapi saya yakin ada orang-orang yang hebat untuk menjadi seorang hakim. Pasti. Jadi Ustaz, kita bagi ruang, peluang untuk murid-murid kita berehat seketika. Kita kembali selepas ini Didik TV KPM.
Didik TV KPM. Kembali lagi bersama dengan kami di Didik TV KPM dalam slot menengah atas. Pada hari ini kita belajar mata pelajaran Tasawur Islam untuk murid-murid tingkatan 5 dengan topik etika dan peranan hakim. Jadi bersama kita guru kita Ustaz Nur Erman bin Sungim. Ustaz, Ya, saya. untuk segmen kali ini apa yang bakal dikongsikan? Persilakan. Saya suka sebenarnya bila Syafiqah tanya untuk apa yang nak kongsikan, saya suka lagi main teka-teki dengan Syafiqah. Syafiqah mesti dulu biasa dengan berpantun kan. Zaman sekolah mesti antara orang-orang hebat pantun. Jadi saya nak bagi pantun kepada Syafiqah. Boleh balas tak agak-agak? Boleh jawab tak? Kena jawab ni. Kita cuba. Adik-adik kalau murid-murid pun kat rumah kalau boleh jawab tu jawab. Okey? Senang. Dia berpantun ni pantun ni kira ada macam teka-teki jugalah dalamnya. Okey. Saya nak adjust juga suara ni. Terbang sejoli si burung merpati hinggap bersarang di dahan angsana. Kalau tuan bijak bistari, etika dan peranan unggulnya di mana? Nampak tak macam orang mencabar berpantun tu? Berpantun yang mencabar tu. Okey, baik. Saya jawab. Saya ada sedikitlah Ustaz. Saya tulis sikit tadi. Boleh? Okey. Jawabnya. Melayang-lelayang di atas awan, menjadi mainan si anak kecil. Pastinya saya bijak dan rupawan. Unggul keduanya sifat adil. Dania. Betul. Memang tak boleh lawan. Memang hebatlah kita. Memang hebat Syafiqah. Tahniah. Tepat sekali. Ustaz. Sebab unggul kedua etika dan peranan. Tadi kita tengok kalau etika dia ada adil. Peranan pun ada adil. Maksudnya dalam etika atau dalam kehakiman Islam ni, perundangan Islam ke, etika kehakiman ke, apa jua berkaitan undang-undang, poin paling penting adalah adil. Sebab tu saya suka pegang. Kalau apa pun murid-murid di rumah, ingat buka aja tajuk bab perundangan Islam tingkatan 5, bab etika kehakiman Islam tingkatan 5, dia punya keyword dia kat situ adalah adil. Nak jadi hakim mesti adil. Nak jadi seorang hakim mesti kena adil. Peranan hakim mesti adil. Etika hakim mesti ada adil. Nak menjalankan undang-undang Islam mesti ada adil. So poin utama atau keyword saya nak ingatkan ini sikit pecah rahsia lah kan kata orang. Pecah rahsia sikit dalam nak menjawab soalan ni. Kerana kalau periksa SPM apa jua berkaitan, cubalah letak je lah adil. Apa jua. Soalan apa jua berkaitan ni insya-Allah ada lah. Insya-Allah ada poin lah kat situ. Sikitlah mungkinlah harap-harap betul lah kalau saya yakin benda ni insya-Allah betul. Melainkan jangan lari sangat kalau ditanya benda yang bukan berkaitan tentang adil kita jawab adil memang tak tepat lah. Okey. Jadi itu sedikit saya nak ingatkan. Jadi apa yang kita pelajari tadi, pelajari daripada segi syarat hakim itu apa, syarat hakim itu bagaimana, etika hakim dan peranan hakim. Hari ini saya nak sikit buat uji minda. Uji minda murid-murid di rumah dan mungkin Syafiqah pun bolehlah sikit-sikit kan kita dah belajar tadi. Apakah berkaitan tentang ataupun kita nak asah minda kita berkaitan tajuk kita pada hari ini. Jom kita tengok soalan yang pertama. Baik, soalan pertama. Jelaskan 2 syarat perlantikan hakim. Soalan senang. Kalau nak jawab SPM tu kata orang buka kertas, ini dah spot dah. Ini dah spot soalan ni. So jelaskan 2 etika atau 2 syarat perlantikan hakim. Okey, murid-murid di rumah, saya rasa masing-masing dah, Allah senang ni, tadi ingat. Okey, tak apa, murid-murid di rumah mungkin ingat. Jom kita tengok. Syafiqah, kalau dia tak ingat, tak apa, kita bantu. Itu biasa manusia. Okey? Baik, betul. Bismillahirrahmanirrahim. Okey, silakan. Okey, sebab kita remind orang kata ingat semula balik dalam haji. Okey, syarat perlantikan hakim. Nak jadi hakim mestilah orang yang hebat. Tapi yang pertama sekali dia mestilah seorang yang beriman kepada Allah. Alhamdulillah. Betul, Zat? Okey. Tengok nanti. Terus tengok nanti. Yang kedua, dia mestilah orang yang sudah baligh dan berakal. Wah. Okey. Saya bagi 3. Kagum bagi 3. Okey, macam kalau SPM ni pelajar cemerlang lah ni. Okey. Dia kenalah
seorang hakim kan mestilah kena ada ilmu. Jadi kenalah seorang yang berilmu dan bijaksana. Kita tengok. Ya, bismillahirrahmanirrahim. Islam dan beriman. Okey, tepat sekali. Betul lah. Tadi kan ada berapa peranan? Ada lima kan? Ada 5 peranan dia. Yang pertama Islam dan beriman, balik yang dapat fikir secara matang, dan yang ketiga adil. Okey, untuk pengetahuan juga, kalau murid-murid di rumah, kalau soalan jelaskan begini, okey, soalan jelaskan begini, kita tidak perlu jawapan yang panjang. Maksudnya kalau macam ni Islam dan beriman, untuk Islam dan beriman kepada Allah pun dah cukup. Dah dapat 2 markah. Sebab bila mana soalan jelaskan, kita tidak perlu kepada isi dan huraian. Okey, yang kedua balik yang dapat berfikir secara matang. Dah dapat markah kat sini. Lebih tak apa. Jangan kurang 3. Ingat 3 patah perkataan untuk jawapan jelaskan. Sama juga tadi macam Syafiqah kata bukan adil, jadi berilmu. Berilmu pun betul. Tepat sebab ada 5 kan. Tapi untuk pengetahuan murid-murid di rumah, tadi macam saya cakap tadi, poin utama kalau dapat soalan begini je, poin utama ni, ini perkataan jawapan yang pertama adalah adil. Letaklah dulu adil. Sebab kita takut lupa lepas tu. Baik Ustaz, lepas ni ada uji minda lagi ke? Ada 2 lagi. Okey. Kita tengok yang kedua, kita tahap soalan yang agak sikit susah. Soalan yang seterusnya, huraikan 2 peranan seseorang hakim dalam menjalankan prosiding kehakiman di mahkamah. Okey, sebelum Syafiqah dan murid-murid di rumah jawab, saya nak ingatkan, bila mana perkataan huraikan, pastikan ianya ada isi dan huraian. Maksud isi, kat tengah-tengah ini kita kena letakkan kerana, untuk, supaya dan agar. Ataupun kalau biasa orang sebut suka. Letaklah contohnya, huraikan 2 peranan seorang hakim dalam menjalankan prosedur mahkamah. Seorang hakim mestilah adil supaya mendapat keputusan yang tidak menganiaya orang lain. Contohnya begitu. Jadi di situlah yang dimasukkan sebagai isi dan huraian. Okey, boleh Syafiqah? Baik, saya cuba Ustaz. Okey, so kita tengok jawapan Syafiqah. Satu je lah. Saya bagi satu je lah. Okey, satu je. Okey, sebab kita okey. Menjatuhkan hukuman dalam keadaan yang tenang, supaya dapat memberi keputusan yang adil dan saksama kepada yang tertuduh. Itu kalau macam tu dia dah banyak markah dah. Tapi kita tengok. Okey. Menjatuhkan hukuman secara tenang. Okey, tadi menjatuhkan hukuman dalam keadaan tenang, ni dapat 1 markah. Supaya apa tadi? Supaya memberi keputusan dengan adil dan saksama. Supaya memberi keputusan yang adil, keputusan yang adil itu pun dah dapat 1 markah. Bila ada perkataan supaya lagi, itu dah markah yang lain. Jadi ini tapi markah ni tak dikira lah, sebab dia satu soalan 2 markah saja. Faham tak? Betul Ustaz? Betul ke Ustaz saya punya poin? Sangat tepat. Sangat tepat. Murid bijak. Murid cemerlang, kategori cemerlang. Macam saya lah cemerlang je konon. Okey. Jadi jelas kat situ Syafiqah. Jadi harap murid-murid pun dapatlah. Dan kita pergi soalan yang terusnya. Okey. Ni soalan kebat. Soalan kebat yang ini, soalan kebat yang ini, soalan kebat 6 markah. Untuk pengetahuan murid-murid, soalan kebat 6 markah ni banyak jenis. Saya ambil jenis yang mana 2 tambah 4. 2 markah, dia dalam satu statement ada 2 soalan. Itu juga dikategorikan sebagai soalan kebat 2 tambah 4. So soalannya, seorang hakim telah menarik diri daripada mengendalikan perbicaraan suatu kes yang menyalahi salah satu etika kehakiman Islam. Berdasarkan pernyataan di atas, pada pendapat anda, apakah etika tersebut? Ini senang soalan macam ni. Jadi kita kena jawab. Dan seterusnya, kita tengok soalan yang kedua. Mengapakah seorang hakim perlu mematuhi etika tersebut? Okey, Syafiqah, kali ini saya terus tunjukkan sebab panjang sikit penerangan dia. Okey. Yang mana kalau yang pertama kita kena jawab, kita tengok soalan dia kata etika tersebut. So etika yang berkaitan tentang ni tadi apa? Menarik diri. Yes, hakim perlulah menarik diri, atau hakim hendaklah dilarang untuk menghakimi orang yang berkepentingan dengan dia. Okey, kat situ dia dah dapat 2 markah kat sini. Okey, jadi dah 2 dah kat situ. Poin dia dah ada. Dan yang seterusnya kita tengok soalan kebat. Soalan kebat yang ini kita perlu kepada isi tambah huraian
tambah huraian lengkap dan tambah kesimpulan. Okey, maka dah dapatlah kat sini yang mana seseorang hakim perlu mematuhi etika tersebut. Hakim dapat membuat keputusan yang tepat. Ini isi 1 markah agar tidak terpengaruh dengan perasaan belas kasihan. Ini huraian 1 markah. Kesannya, keputusan yang dikeluarkan adalah tanpa ragu-ragu 1 markah, dan kesimpulannya seorang hakim hendaklah sentiasa mematuhi etika hakim agar institusi kehakiman dihormati. Ini 1 markah. So yang ini isi, yang ini huraian, yang ini huraian lengkap dan yang ini kesimpulan. Untuk penyambungan ni kita kena tengok kat sini ada agar, yang kat sini kesan, yang kat sini kesimpulannya. So perkara ini sangat penting dalam kebat sebenarnya. Jadi kena tahu hal itu. Jadi kat sini jelas dah. Maka berakhirlah dia punya jawapan untuk soalan kebat di sini. Itu dia penjelasan daripada Ustaz. Jadi Ustaz, kalau Ustaz boleh kongsikan sedikit rumusan untuk hari ini Ustaz. Okey, alhamdulillah. Max, nampaknya kita dah habis dah kita belajar, dah ada pengukuhan berkaitan tentang etika dan peranan hakim. Sesungguhnya etika dan peranan hakim, saya ingatkan sekali lagi pada murid-murid di rumah bahawa poin penting, keyword poin penting adalah perkataan keadilan ataupun adil. Dan menjadi kalau kita tengok balik, nak menjadi seorang hakim perlulah ada bagaimana dia syarat-syaratnya nak menjadi seorang hakim. Ada 5 syarat kat situ. Jadi kena ingat. Jadi saya harap murid-murid boleh ingat. Beriman, berilmu dan juga adil. Okey, tak dapat ingat 5, dapat ingat 3 pun jadilah. Seterusnya yang kedua, macam mana etika. Hakim itu perlu patuh kepada disiplin ataupun sesuatu adab dan akhlak yang perlu ada pada dia. Ada 4 tadi itu. Ingat juga poin keyword. Key point dia adalah adil juga di situ, tidak menyebelahi mana-mana pihak, dan seterusnya ada 3 yang berikutnya. Dan yang terakhir adalah peranan hakim. Peranan hakim ini ada 4. So peranan hakim ini tadi pun senang. Kan kita dah buat apa tadi? Peta minda tu. So daripada peta minda, key point itu kita ambil untuk kita ingat. Macam adil, tak ragu-ragu, tenang dan tidak akan keluar keputusan kalau ada keraguan dalam sesuatu perkara. Jadi nak menjadi seorang hakim, kita kena patuh kepada semua perkara tersebut. Baik, itu dia rumusan daripada Ustaz. Ustaz, hari ini saya jadi murid Ustaz ni. Mungkin Ustaz boleh bagi prestasi keseluruhan lah. Okey. Macam mana? Sepanjang kita punya pembelajaran daripada awal sehingga tadi, saya selalu sebut tahniah Syafiqah, Syafiqah tergolong dalam kalangan pelajar cemerlang. Beri tepukan untuk Syafiqah. Tahniah. Jadi Ustaz, Ustaz di rumah pun sama. Ya, betul. Dengan murid-murid dekat rumah pun sama juga cemerlang pada hari ini, insya-Allah. Jadi Ustaz, kalau contohnya murid-murid nak cari sumber rujukan berkenaan dengan topik kita pada hari ini, macam mana Ustaz? Kita boleh tengok kepada sumberku. Ya, maksudnya portal Delima Sumberku. Yes, portal Delima Sumberku. Betul. Jadi Ustaz, terima kasih banyak-banyak untuk perkongsian pada hari ini. Cukup jelas mengenai etika dan peranan hakim dalam institusi kehakiman Islam. Terima kasih juga kepada murid-murid yang menonton kami hingga ke hujung siaran. InsyaAllah kita berjumpa lagi lain hari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.